Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dr. Azrul, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya pun sihat. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan yang bersama-sama dengan kita malam ini live di Tadabur Center, saya ucapkan selamat datang kepada semua. Selamat malam. Moga-moga semua dah selesai solat Isyak, dah balik. Yang bekerja tu bekerja, yang daripada yang belajar mungkin malam ni masa rehat. Jadi kita dapat luangkan masa sekejap untuk kita berbincang sesuatu perkara yang topik yang sangat-sangat menarik lah pada saya, sangat penting. Tak boleh saya ada bunyi kipas sikit tapi nanti saya tutup sebelum kita mula insya-Allah kita bukalah dulu majlis kita dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insya-Allah saya cerita dululah apa yang kita akan buat pada malam ini. Kita insya-Allah akan ada dua bahagian. Bahagian pertama kita akan kupas sikitlah topik tentang malam ini, seperti yang tuan-tuan puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang mungkin dah lihat dalam kita punya poster ataupun sebaran sebelum ini, iaitu tajuk kita pada malam ini menolak musibah melalui doa. Saya kira perkara yang sangat penting untuk semua kita tahulah. Dan selepas itu kita akan pergi ke bahagian kedua, iaitu kita nak ada pelancaran buku terbaru daripada Tadabur Center sendiri, yang juga insya-Allah mudah-mudahan kita doakan buku yang akan menjadi manfaat besarlah buat ummah, terutamanya masyarakat di Malaysia. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya akan persilakan dulu Ustaz Dr. Azrul. Saya kira pun sangat-sangat kenalilah. InsyaAllah kita semua pun dah kenal Ustaz sebagai salah seorang daripada pengasas Tadabur Center. Juga Ustaz masih pensyarah Ustaz. Baru-baru ni saya dapat tahniahlah Ustaz atas pelantikan baru. Dan insyaAllah saya persilakan Ustaz untuk kupaskan dalam masa mungkin lebih kurang setengah jam sebagai permulaan kita dengan tajuknya menolak musibah melalui doa. Tafadhal masykur. Terima kasih Juad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Yang saya hormati rakan penulis Ustazah Atika, semua para penonton di Tadabur Center. Sebenarnya saya dah lama tidak bersiaran secara langsung di Tadabur Center di atas sebab kesibukan. Jadi alhamdulillah ini umpama comeback lah Juad. Okey, di Tadabur Center untuk memberikan sedikit perkongsian kepada tuan-tuan dan puan sekalian yang setia bersama dengan Tadabur Center. Tajuk yang dipilih pada hari ini satu tajuk yang saya rasakan kena dengan isu semasa yang sedang kita alami pada hari ini, yang berkaitan dengan musibah. Okey. Jadi tajuk yang diberikan dan tajuk ini juga sebenarnya dikupas di dalam buku yang bakal kita lancarkan sebentar sahaja nanti. Jadi bila disebut sebagai menolak musibah melalui doa, maka cara untuk kita belajar sesuatu perkara perlulah dimulakan dengan apakah takrifan bagi perkataan yang ingin kita bincangkan. Dan perkataan utama yang kita akan tengok pada malam ini iaitu perkataan musibah. Perkataan musibah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita buka dalam Al-Quran, perkataan musibah ini disebutkan sebanyak 75 kali di dalam Al-Quran. Dan apa yang menarik, perkataan ini juga menyamai lafaz syukur yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka gandingan antara musibah dan juga syukur ini ada beberapa perkara yang perlu kita teliti. Apakah perkara tersebut? Okey, bila mana kita ditimpa musibah, satu
perkara yang dituntut daripada kita iaitu sabar. Maka apabila perkataan musibah disebutkan sebanyak 75 kali, begitu juga ia menyamai lafaz syukur, maka kita memahami bahawa untuk mendapatkan sabar perlu bermula dengan syukur. Maksudnya dia kena seiring. Orang yang tidak bersyukur kebiasaannya sukar untuk mendapat sabar. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah semua yang menonton pada malam ni, cuba tanya diri kita bila kita ditimpa ujian, ditimpa musibah, sejauh mana kita bersyukur. Dan sejauh mana syukur itu membantu kita untuk bersabar. Jadi kalau check diri kita, bila cakap senanglah kita duk nasihat orang sabar. Tapi apabila perkara tersebut kena pada batang tubuh kita sendiri, sejauh mana kita bersabar. Maka nak membina sabar itu perlu kita mulakan dengan syukur. Belajar untuk jadi syukur. Macam mana cara untuk jadi syukur? Okey, tengok orang yang ditimpa musibah berbanding musibah yang kita alami. Okey, mereka yang lebih teruk daripada apa yang kita alami, maka kita akan memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari sudut bahasa, musibah itu bermaksud sesuatu yang terkena dan tidak disukai oleh manusia. Ini konteks kita. Walaupun Al-Quran menyebutkan perkataan musibah itu dalam konteks kebaikan dan sesuatu yang kita tidak suka, tetapi kita melihat bagaimana takrifan bahasa ini membantu kita untuk memahami perkataan musibah dengan baik. Sesuatu yang terkena kepada kita dan kita tak suka. Jadi cuba kita tanya diri kita, bila ditipu musibah ada tak yang seronok? Kan? Ada tak? Jadi kebiasaannya musibah yang timpa kepada kita itu menguji kesabaran kita, menguji kekuatan dalaman kita. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, secara umumnya kita katakan musibah itu adalah satu kata nama yang membawa maksud sesuatu yang menyakiti manusia. Contoh hari ini, okey, kita baru saja di Terengganu sekarang berlakunya banjir. Sebelum ini juga berlaku banjir yang sangat besar di Selangor dan juga di beberapa buah negeri. Okey, agak pelik untuk kita menghadapi musibah ini. Bila air masuk ke dalam rumah, merosakkan harta benda, merosakkan apa yang kita sayang, maka di situ ada unsur apa? Unsur menyakiti diri kita. Jadi para mufassirin, kita sebut tentang Al-Quran ini, bila menyebutkan tentang musibah, ia merujuk kepada satu kejadian alam yang besar. Kejadian alam yang besar. Di mana keadaan ini tidak disukai oleh manusia. Sama ada ia bersifat umum, apa maksud umum di sini? Berlaku kepada semua orang, tak kira orang soleh ataupun orang yang tidak soleh, Muslim, non-Muslim, orang kaya ataupun miskin. Ia bersifat umum. Ataupun musibah yang khas berlaku kepada individu ataupun kumpulan tertentu. Jadi musibah ini sebenarnya melibat apa? Melibatkan kesan kepada jiwa, wang, harta benda dan juga manusia itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita lihat dalam konteks Al-Quran, lafaz musibah ini juga merujuk kepada suatu peristiwa yang besar tetapi tidak berlaku secara kerap. Contoh apa? Contoh macam gempa bumi, penyebaran virus dan sebagainya. Ini contoh-contoh yang kita namakan sebagai musibah. Jadi bila sebut tentang jenis itu tadi, jenis-jenis musibah itu ada beberapa jenis yang boleh kita fahami, khususnya dalam konteks Al-Quran. Apakah ia? Yang pertamanya musibah umum yang membinasakan bumi dan manusia dalam satu masa. Musibah umum yang membinasakan bumi dan manusia dalam satu masa. Contohnya apa? Contohnya ribut taufan, contohnya banjir, contohnya hakisan tanah dan sebagainya. Jadi kita melihat melalui kisah Nabi Nuh yang dilanda satu taufan yang sangat dahsyat. Kita lihat juga kaum Nabi Lut yang dilanda satu gempa bumi yang sangat dahsyat. Ini contoh yang pertama, jenis yang pertama yang melibatkan musibah umum yang membinasakan bumi dan juga manusia. Manakala musibah yang kedua adalah musibah umum yang membinasakan manusia sahaja, tidak melibatkan bumi. Contohnya apa?
Contohnya musibah yang berlaku kepada Madian. Kaum Madian, Nabi Syuaib alaihi salam. Allah menurunkan udara panas yang sangat melampau. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, musibah yang menimpa individu ataupun golongan tertentu. Contohnya apa? Contohnya musibah yang menimpa Qarun. Boleh kita baca dalam Al-Quran. Ataupun kaum Samiri. Kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, kisah Bani Israel. Ini 3 contoh musibah yang kita boleh faham secara ringkas pada malam ni. Cuma bila kita sebut tentang musibah ini, kita tertanya-tanyalah, adakah setiap apa yang berlaku ataupun apa yang turun kepada kita itu adalah hukuman atas dosa yang kita lakukan ataupun tidak. Contohlah, contoh COVID ni, adakah ia adalah hukuman kepada kita ataupun apa sebenarnya yang cuba Allah SWT sampaikan kepada kita. Jadi ada beberapa pandangan yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan sekalian pada malam ni. Kita lihat beberapa pandangan, kita cuba perhatikan, kita cuba teliti. Pandangan yang pertama, mengatakan bahawa musibah adalah hukuman kepada perbuatan manusia. Musibah adalah hukuman kepada perbuatan manusia. Ini adalah pandangan Al-Qurtubi. Pandangan Al-Qurtubi yang berdasarkan kepada surah Asy-Syura ayat ke-30. Surah Asy-Syura ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa jua yang menimpa kamu dari sesuatu kesusahan, wa ma asabakum min musibatin, maka ia adalah disebabkan apa yang kamu lakukan. Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan sebahagian besar dari dosa-dosa kamu. Jadi pandangan ini berdasarkan kepada zahir ayat ini. Bila Allah Ta'ala sebutkan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, maka musibah yang berlaku itu disebabkan apa? Disebabkan tangan kita sendiri. Jadi ia umpama hukuman. Ini adalah istidlal yang dilakukan oleh para ulama melihat kepada ayat ini. Dan ia juga berdasarkan kepada ayat yang ke-34, surah yang sama. Apabila Allah Ta'ala menyebutkan au yubiquhunna bima kasabu wa ya'fu an katsir. Allah Ta'ala membinasakan kapal-kapal disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orangnya. Wa ya'fu an katsir. Jadi Allah Ta'ala memaafkan sebahagian besar dari dosa-dosa mereka. Itu pandangan yang pertama, mengatakan musibah adalah hukuman kepada perbuatan manusia. Jelas? Kita pergi kepada pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua ini menyebutkan bahawa musibah adalah ujian di dunia melalui sunnah alam. Sunnah alam maksudnya apa? Seperti bencana alam yang berlaku. Taufan, banjir besar dan beberapa perkara yang lain. Ia bukanlah hukuman ataupun balasan terhadap manusia. Tetapi ia adalah apa? Ia adalah ujian manusia di dunia. Sebab pandangan ini melihat bahawa hukuman berlaku di mana? Berlaku di akhirat. Ini berdasarkan kepada surah Ghafir. Tuan-tuan boleh lihat surah Ghafir ayat ke-17. Apabila Allah Ta'ala menyebutkan al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Al-yawm. Surah Ghafir ayat 17. Allah Ta'ala sebutkan al-yawm. Ini maksudkan sebagai al-yawm itu adalah yaumul qiyamah. Pada hari ini, tiap diri dibalas dengan apa yang telah diusahakannya. Maka pandangan kedua ini melihat ujian yang datang kepada kita itu di dunia itu adalah dalam bentuk menguji kita, melihat sejauh mana keimanan kita. Kemudian kita lihat bagaimana pandangan-pandangan ini memberikan perincian berikut. Apakah perincian tersebut? Musibah dunia melibatkan orang yang ingkar dan orang yang benar. Oleh itu tak boleh nak kata musibah ini
berlaku semata-mata hukuman kepada pelaku dosa. Sebab ada juga orang yang beriman di dunia ini kan terkena musibah tersebut. Ini adalah pandangan istidlal supaya kita faham hujahan-hujahan para ulama apabila mengkategorikan sesuatu takrifan itu. Dan kita lihat juga dunia adalah medan ujian. Jadi bila sebutkan dunia ini adalah medan ujian, okey, apa yang turun kepada kita, yang berlaku kepada kita itu untuk melihat sama ada kita syukur ataupun kita kufur. Jadi ini hujahan yang kedua. Dan menariknya Ajwad dan semua para penonton, saya terbaca pandangan Al-Alusi berkenaan isu ini dalam kitabnya Ruh Al-Ma'ani. Beliau menyebutkan bahawa musibah ini bukanlah hukuman kepada pendosa. Maksudnya beliau menolak pandangan yang pertama tadi, mengatakan bahawa musibah ini adalah hukuman kepada manusia. Okey, sebaliknya ia adalah ujian untuk mengampunkan dosa dan memberikan ganjaran kebaikan kepada mereka yang melaluinya dengan penuh keimanan. So pandangan kedua ni lebih bersifat motivasi kepada kita. Dan bila ditimpa ujian, ditimpa musibah, kita anggap itu sebagai apa? Sebagai bentuk tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang menariknya, pandangan yang kedua ini juga disokong oleh Ibnu Ashur. Kalau tuan-tuan baca kitab At-Tahrir wa Tanwir kan, kita akan dapat lihat bagaimana Ibnu Ashur menyebutkan terdapat ayat-ayat lain yang menyokong bahawa ujian diturunkan untuk mengampunkan dosa dan memberikan balasan kebaikan. Tuan-tuan boleh lihat mungkin dalam surah Al-Fajr sebagai contohnya, ayat 15 hingga ke 19. Okey, saya tak mampu untuk nak rungkaikan dalam perbincangan kita pada malam ni. Boleh lihat apakah yang saya sebutkan sebentar saja tadi. Dan yang ketiga, pandangan yang ketiga, musibah yang berlaku adalah hukuman kepada mereka yang tidak beriman. Okey, tadi yang pertama tu hukuman kepada sama ada orang beriman ataupun tidak beriman. Yang kedua, musibah datang untuk berikan ujian kepada manusia. Yang ketiga ini, musibah yang berlaku adalah hukuman kepada mereka yang tidak beriman. Contoh macam saya sebutkan adalah kisah kaum Nabi Lut, kisah kaum Nabi Nuh dan para Nabi yang lain. Dan yang keempat, pandangan yang keempat, sebutkan musibah yang berlaku itu adalah sebagai hukuman kepada orang Islam yang melakukan dosa. Sebab tu disebutkan dalam ayat yang disebutkan tadi, wa ya'fu an katsir, wa ya'fu an katsir, kan banyak diulang kan. Jadi pandangan keempat ni merujuk kepada hukuman kepada orang Islam yang melakukan dosa. Jadi macam mana kita nak lihat, nak ambil pandangan para ulama yang berbeza-beza ini? Maka untuk memudahkan kita pada malam ini, okey, saya lihat bahawa pandangan para ulama, okey, seperti yang jelaskan itu tidak menafikan bahawa musibah yang turun itu adalah sebabkan faktor keagamaan. Mungkin sebab orang jauh daripada ketaatan, perintah Tuhan, melampaui batas dalam urusan agama. Okey. Dan ia juga berlaku disebabkan tangan-tangan manusia yang merosakkan alam. Boleh jadi juga musibah itu turun kepada kita disebabkan tangan-tangan kita sendiri. Lalu berlakulah banjir, tanah runtuh, okey, dan sebagainya. Okey. Kemudian kita lihat juga bahawa musibah yang berlaku adalah ancaman kepada para pendosa. Orang yang melakukan dosa mungkin ia sebagai ancaman. Dan pada masa yang sama ia adalah peringatan kepada para mukmin. Jadi bila turun berlaku kepada orang Islam, orang beriman dan juga kepada yang tidak beriman, kita lihat situasi yang berbeza, pendekatan yang berbeza. Okey, kemudian apabila musibah itu berlaku kepada orang Islam, kita anggaplah ia adalah satu ujian di dunia ini, okey, untuk kita memperbaiki diri kita. Jadi saya melihat Ajwad dan semua para penonton, pandangan yang kedua itu lebih dekat dengan kita. Kita anggapkan sebagai musibah itu adalah sesuatu yang turun kepada kita yang telah ditaklifkan. Maksudnya bila hadapan dengan ujian dan musibah itu sesuatu yang ditaklifkan supaya kita berhadapannya dengan baik. Ini yang berlaku kepada para nabi, para wali. Kita melihat ujian dalam konteks mengangkat darjat kita. Kita melihat ujian
dalam bentuk sesuatu yang boleh mengubah diri kita daripada suatu keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang baik, ataupun dari satu keadaan yang baik kepada keadaan yang lebih baik. Okey, jadi persoalan balik kepada tajuk perbincangan kita pada malam ini, bagaimana nak menolak musibah melalui doa ni. Okey, jadi ada orang kata, okey, kalau musibah ni dah ditakdirkan akan menimpa seorang dan ia tak boleh diubah, doa macam mana pun itu akan pasti berlaku. Poin yang pertama. Ataupun ada pandangan juga yang mengatakan kalau satu musibah itu ditakdirkan menimpa seorang, okey, nescaya, okey, ataupun kita kata musibah itu tidak ditakdirkan menimpa seorang, nescaya ia tidak akan berlaku sama ada doa ataupun tidak. Jadi ini antara logik-logik yang kita fikirkan dalam kehidupan kita. Okey, kalau logik ini kita terapkan dalam diri kita, maka tiada lagi kesungguhan manusia dalam mendapatkan sesuatu yang terbaik. Tak payahlah doa, Jod. Kan dah tahu dah musibah ni kan dah akan turun. Doa tak doa pun akan turun. So sebab tu kita kena faham. Okay, logik macam inilah kita boleh faham musibah ini. Kita ibaratkan seperti orang yang kenyang. Kalau kenyang itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan, kita akan kenyang tak kalau kita tak makan? Jadi tak perlulah nak makan seumur hidup, betul? Jadi kita bawa logik balik. Okey? Jadi kita lihat logik ini perlu dijelaskan dengan cara yang baik. Jadi sebenarnya doa merupakan satu bentuk usaha dan juga sebab. Doa merupakan satu usaha dan juga sebab. Sebab takdir Allah Subhanahu Wa Taala terjadi kerana sebab tertentu dan ia boleh diubah dengan sebab tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena faham takdir ini dalam konteks yang betul. Okey. Faham takdir, ada takdir yang boleh diubah, ada takdir yang tidak boleh diubah. Takdir yang tidak boleh diubah adalah apa yang telah termaktub di Lauh Al-Mahfuz. Okey. Takdir yang boleh diubah apabila Allah Ta'ala memberikan arahan kepada malaikat pencatat takdir. Sebab tu dalam hadis kita boleh lihat bagaimana Nabi SAW menyebutkan la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang boleh menolak takdir kecuali doa. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ini kuasa doa yang boleh kita lakukan. Okey, kuasa doa. Kalau lihat lumrah alam sebagai contohlah, okey. Seorang yang terjatuh daripada tingkat 16, Ajwad, kan, terjatuh daripada tingkat 16, agak-agak boleh survive tak? Biasanya tak lah. Logik akal tidak, kan? Tetapi ada kemungkinan campur tangan Tuhan itu boleh menyelamatkan seseorang yang jatuh daripada tingkat 16. Betul. Maka campur tangan itulah yang kita minta daripada Allah SWT supaya Allah Ta'ala bantu kita. Begitu juga dengan musibah. Bila contohnya sekarang musibah berlaku di Terengganu, kan, bila kita tahu air dah mula masuk, logik akalnya kalau rumah kita tepi sungai, kemungkinan besar akan dilanda banjir lah. Okay? Tapi bila kita berdoa, kita minta campur tangan daripada Allah SWT, dan Allah Ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya akan bantu kita menyebabkan tempat kita tak terkena banjir tersebut. Contoh lain, kalau kita berhadapan dengan pandemik ini, kan, sekarang ni agak kita lihat kes dah puluh-puluh ribu sekarang ni. Okey. Lumrah alam. Kalau kita kata contohnya Ajwad. Ni contoh Ajwad Contoh Ajwad terkena COVID-19 ni. Nauzubillah min dzalik. Okey. Logiknya bila Ajwad bersama dengan isteri sebagai contohnya, kan, tidur sebelah, duduk bersama, logiknya isteri pun akan terkena jangkitan COVID-19 ni, betul? Tetapi bila kita berdoa, Allah Ta'ala campur tangan ada lumrah alam itu menyebabkan isteri tak kena. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ini konsep yang perlu kita faham. Bagaimana untuk kita menghindari musibah itu melalui doa.
Masya-Allah. Okay. Sebab itu kita selalu baca kan, ni nak masuk bulan puasa ni kan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Okay. Bila hamba-Ku minta sesuatu kepadaku kan, fa inni qarib, katakanlah sungguhnya aku hampir. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala hampir dengan kita. Bagaimana kita pula merasai Allah Ta'ala itu hampir ataupun jauh daripada kita. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sedikit perkongsian Najwan pada malam ini untuk kita memahami bagaimana doa itu sangat-sangat penting. Mungkin kita lihat ada doa-doa yang kita selalu minta tapi tidak dimakbulkan. Kena ingat, kadang-kadang kita minta A, Allah Ta'ala bagi B. Okay? Kita minta untuk melakukan sesuatu. Contohnya kita minta untuk diberikan untuk diberikan kesabaran. Okay? Tiba-tiba Allah Ta'ala hantar orang yang bermasalah kepada kita. Bukankah Allah Ta'ala sedang memakbulkan doa kita? Melatih diri kita. Jadi kena lihat dalam konteks yang kita katakan sebagai hikmah. Okay? Konteks yang kita katakan sebagai hikmah, melihat dari sudut yang positif. Jadi kalau kita ada rasa itu bersangka baik dengan Tuhan, melihat sesuatu yang berlaku kepada kita itu adalah untuk meningkatkan darjat kita, mengampunkan segala dosa-dosa kita, kita akan berhadapan dengan ujian, berhadapan dengan cara yang positif. Hari ini saya lihat Ajwan, bila berlaku pandemik ini, ramai orang yang mengalami masalah mental. Sebab saya lihat bagaimana cara pendekatan kita melihat musibah itu. Ada orang yang melihat itu adalah salah satu bentuk kezaliman. Dianggap sebagai kezaliman yang kena kepada dia. Kenapa dia kena, orang lain tak kena? Ada yang beranggapan begitu. Lalu apabila kita tidak bersangka baik dengan Tuhan, maka ada perkara lain yang akan datang kepada kita yang berbentuk negatif. Itulah saya sebutkan tadi. Bisikan berfikir dengan cara mengambil keputusan yang tidak difikirkan terlebih dahulu, mengambil keputusan untuk bunuh diri dan sebagainya. Ini sangat membimbangkan kita. Sebab saya berada di universiti, saya faham pelajar-pelajar universiti sekarang mengalami masalah ini. Ia bukan sekadar di universiti tentu, tapi di universiti di seluruh dunia pelajar-pelajar mengalami masalah yang sama, iaitu masalah gangguan mental ini. Sebab kenapa? Disebabkan bagi saya, sebab dia ada 3 perkara lah untuk kita berhadapan dengan masalah mental ni. Yang pertama dari sudut psikologi, yang keduanya dari sudut sokongan sosial. Ibu bapa kita, keluarga kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, guru-guru kita. Okay, sejauh mana kita ada komunikasi dengan mereka, sama ada sejauh mana kita berkongsi cerita kita, berkongsi masalah kita dengan mereka. Dan yang ketiga adalah spiritual. Okay, psikologi, sosial dan juga spiritual, 3 perkara yang boleh menghindarkan kita daripada terjebak dengan masalah mental. Wallahu alam, Ajwad, saya diberikan 30 minit untuk membentangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan menolak musibah melalui doa. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton kita secara live ini merasai apa yang sedang berlaku pada hari ini, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung mungkin kita berhadapan dengan ujian tersebut berlaku kepada diri kita. Secara tidak langsung mungkin ia berlaku kepada keluarga kita, rakan-rakan kita, mereka yang berada di sekeliling kita. Dulu masa COVID dulu kita dengar mungkin tidak ramai orang di sekeliling kita yang terkena dengan COVID-19 ni. Tetapi sekarang boleh katakan kan ahli keluarga kita terlibat dengan ataupun diserang oleh COVID-19 ni. Moga-moga Allah Ta'ala mengangkat wabak ini. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan bantuan kepada kita apabila kita ditimpa ujian sebegini. Kuatkan diri, anggaplah ia sebagai satu bentuk cara Allah Ta'ala nak mengangkat darjat kita, insya-Allah. Amin insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Satu kupasan yang cukup baiklah Ustaz.
pada saya pun sangat banyak yang saya belajar walaupun dengan masa yang sekejap. Dan cakap pasal ujian tadi Ustaz, family saya sendiri pun yang duduk rumah sekali ni semua dah kena dah. Memang semua dah positif. Dan Alhamdulillah okey lah semuanya, maksudnya tak adalah yang sampai sakit teruk, sampai perlu audit dan sebagainya. Alhamdulillah. Kita anggap sebagai ujian lah kan. Dan sedikit dapatan daripada yang Ustaz sebutkan tadi, bagaimana kita lihat suatu musibah itu sebagai beberapa pandangan ulama yang antaranya yang kita boleh pandang sebagai ujian kepada kita di dunia lah. Sebagai satu cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Bila Allah beri ujian, kita hadapi, kita react dengan cara yang betul, dengan cara bersabar, dengan cara bersyukur, dan mudah-mudahan dengan cara itu Allah memberikan kita keampunan di dunia nanti, di dunia ini untuk akhirat nantilah insya-Allah. Dan kita akan pergi ke bahagian kedua sekejap lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Zulkhairi, Puan Azizah yang bersama-sama dengan kita pada malam ini, dan juga semua sahabat-sahabat, tuan-tuan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang menonton di Tadabbur Center. Saya mohon kalau tuan-tuan perempuan sudi share lah, share dan like supaya kita dapat kongsi kepada lebih ramai lagi. Bolehlah tag rakan-rakan, boleh tag saudara mara, ibu bapa, family-family semua untuk sama-sama kita sambung dalam sesi pada malam ini. InsyaAllah kita pergi kepada bahagian yang kedua. Dan bahagian kedua ni, ini nak cerita ni. Alhamdulillah saya dah dapat satu naskah segar lagi. Ini adalah terbitan baru daripada Tadabbur Center yang bertajuk Aku Tanpa Cintamu, Kaedah Mencari Kebahagiaan Melalui Al-Quran. Dan insyaAllah malam ini kita nak lancarkan buku ini dan kita akan kupaslah sedikit mungkin satu dua perkara yang kita boleh tahu tentang buku ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat, dan jika tuan-tuan perempuan berminat untuk dapatkan, boleh dapatkan kemudian insyaAllah. Dan Juan, saya mungkin boleh tunjuk sikit kepada penonton buku tu, sebab saya sendiri belum dapat lagi buku tu secara fizikal. Jadi mungkin boleh buka sikit di dalamnya. Itu yang saya sendiri pun sebenarnya sangat kagum, sebab kalau kita tengok buku ni belum apa-apa dah mula berdahan. Kalau kita tengok buku ni, dia sangat, saya rasa perkataan yang tepat dia macam interaktif lah. Sebab kalau tengok berwarna satu hal dah. Berwarna. Dan kalau tuan-tuan perempuan nanti bilik sendiri, bagi saya satu persembahan yang sangat menarik lah, sebab buku-buku agama cerita tentang Al-Quran pula, tadabbur pula, kalau kita dengar tu takut dah kan sebagai orang awam. Tapi dalamnya tu ada introductionnya tentang tadabbur sedikit, ada kaedah-kaedah tadabbur sedikit, tapi itu saya tak cerita lebih lanjut lah. InsyaAllah kita akan serah kepada dua orang penulis kita yang Alhamdulillah bersama dengan kita. Saya ucapkan selamat datang Ustazah Atikah. Sihat ke Ustazah? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. InsyaAllah kita, saya nak tanya sikit lah beberapa soalan tentang buku ni. Pertama sekali kita pergi dulu kepada soalan pertama dulu. Mungkin kepada Ustaz Azrul dulu kot. Sebagai penulis utama, salah seorang penulis. Kenapa Ustaz? Kenapa buku ini ditulis? Silakan. Baik. Soalan yang agak tricky sikit sebenarnya kan. Kenapa tulis buku kan? Sebenarnya Najwa dan semua penonton yang sedang mengikuti siaran secara langsung pada malam ni, kalau kita ingat dulu, ada satu isu, orang buka Quran secara random, seolah-olah ayat tersebut boleh menjawab persoalan atau masalah yang sedia hadapi. Ingat lagi tak? Itu antara sebab, itu antara sebab kita memulakan penulisan buku ini. Sebab kita nak orang ramai memahami ayat-ayat Al-Quran ini, ia adalah asas kehidupan dengan disiplin yang betul. Kita tak nak ada ajaran-ajaran yang bersifat kita lihat sebagai satu benda yang pelik. Buka Quran secara random, kemudian konon-kononnya ia boleh menyelesaikan masalah kita. Cuba kita tanya diri kita, katakanlah kita ikut cara tersebut. Contohnya ayat-ayat tentang kejadian alam. Buka-buka secara random kan?
wajar ke bila kita pada ketika itu kita ada masalah kewangan dan buka ayat tersebut berkaitan dengan kejadian alam. Wajarkah ayat-ayat mengenai kejadian alam digunakan untuk menyelesaikan masalah kewangan? Wajarkah ayat-ayat mengenai jihad digunakan untuk menyelesaikan masalah keibubapaan? Ini antara persoalan-persoalan yang menyebabkan kami bertanggungjawab untuk memberikan kefahaman kepada masyarakat untuk memahami ayat-ayat Al-Quran ini secara disiplin yang betul. Sebab itu kita lihat dalam buku ini terdapat lebih kurang 50 kaedah yang kita telah keluarkan dan kita kupas untuk bacaan tuan-tuan dan puan-puan yang akan memiliki buku ini. Dan kaedah-kaedah ini sebenarnya memberikan panduan kepada semua pembaca tentang kepentingan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran sebagai asas kehidupan dengan disiplin yang betul. Itu antara sebablah Ajwad, sebab utama kita menulis buku ini. Dan mungkin sebab yang kedua, Tadabbur Center sekarang aktif juga menulis buku. Jadi ini antara salah satu buku lah yang kita masukkan dalam projek penulisan di Tadabbur Center. Wallahualam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas jawapan tersebut. Jadi buku ini saya rasa kenalah tepat dengan masa dan ketika sekarang ini dengan keadaan kita yang diuji dengan pelbagai ujian. Kena pula dalam ni ada banyak disentuh tentang perkara-perkara yang mungkin dekat dengan diri kita dalam kehidupan seharian kita. Dan kalau saya belik sikit-sikit ni, saya tak sempatlah nak baca full pun lagi. Tapi kaedah-kaedah di dalam ni kalau tuan-tuan buka nanti akan diceritakan ada kaedahnya. Contohnya kaedah pertama, tuntutan yang tidak sedari. Kemudian ada huraian-huraian dia. Cuma kita mungkin boleh minta Ustazah Atikah ceritakan sikit kot. Kenapa tajuk buku ini dipilih? Kalau tengok dalam slide tu kan, Aku Tanpa Cintamu. Kaedah mencari kebahagiaan melalui Al-Quran. Kena pula tahun lepas ada rilis Mirwana, rilis semula lagu baru dia, lagu lama dia, tajuk Aku Tanpa Cintamu. Tak tahulah bertepatan ke tak dengan tu, mungkin ada kaitan ke tak kaitan ke. Tapi apa sebab dan apa kaedah ataupun metodologi penulisan buku ni? Mungkin Tuan Atikah boleh ceritakan sikit. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ajwad untuk malam ini. Okay, jadi saya nak share sikit lah kenapa tajuk buku ni kami pilih Aku Tanpa Cintamu. Sebab keseluruhan pada saya lah, keseluruhan buku ini sebenarnya mesej utama dia ialah kalau aku tanpa petunjukmu ya Allah, kalau aku ini tak dapat hidayah daripada Allah, tak dapat bimbingan daripada Allah, macam mana aku nak bahagia dalam hidup ni? Macam mana aku nak menghadapi orang-orang yang mengkritik aku? Kan? Macam mana kita nak menghadapi dengan masalah-masalah dalam hidup kita? Jadi itulah saya rasa tajuk ni memang paling kena lah dengan apa konten mesej utama dalam buku ni. Dan saya nak share jugalah kat situ metodologi penulisan buku ni. Okay, dan metodologi penulisan buku-buku Tadabbur Center insya-Allah akan datang akan serupa dengan ini. Jadi dia memudahkan pembaca untuk membaca setiap ayat dan melihat dari sudut tafsirnya, tadabburnya dan apa cadangan resolusi yang kita boleh keluarkan. Okay. Jadi kalau saya nak katalah contohlah dalam buku ni kan, biasanya kita akan tuliskan ayat Al-Quran itu, kemudian terjemahan dia, kemudian kita akan lampirkan seperti ini, nampak tak? Seperti ini, penuh dengan infografik dan sebagainya, tafsiran secara ringkas untuk ayat tersebut. Okay, kita mudahkan bahasa dia, kita mudahkan bahasa dia supaya lebih mudah faham dan infografikkan supaya pembaca lebih grab the point.
Okey, kemudian kita akan letakkan tadabbur. Dan tadabbur yang kita tulis di sini ialah lebih kepada idea ataupun pengalaman-pengalaman yang kita pernah lalui dan kita share dekat situ. Kemudian resolusi ini seperti aku janjilah ataupun cadangan amalan yang kita boleh cadangkan. Okey. Itu saja. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah Atika atas penerangan tu. Kalau tuan-tuan perempuan tengok macam mana yang Ustazah Atika sebutkan tadi, metodologi yang digunakan. Contohlah saya buka sendiri kaedah yang ke-29. Saya nak tunjuk pun nanti tuan-tuan perempuan boleh dapatkanlah, boleh pegang kat tangan sendiri, tengok sendirilah. Cuma sedikit saya kongsikan. Kaedah 29 tajuk dia mendidik isteri. Dalam buku ni pertama berwarna. Itu saya pun dah bagi point lah. Kalau saya sebagai reviewer buku, saya kata buku ni berwarna, menarik. Yang kedua, kita mulakan dengan ayat Quran. Nak ceritanya, kalau saya lah yang pandang, apa-apa pun kita jadikan Quran tu sebagai panduan dulu. Barulah datang kemudian contoh-contoh lain ataupun evidence lain sebagai penguat kefahaman kita. Kemudian dalam metodologi kedua tu, dia ceritakan tentang kaedah kehidupan. Macam mana Al-Quran ini, ayat Quran ini berkait dengan diri kita. Kemudian yang ketiga, tadabbur. Yang empat inilah saya rasa salah satu rahmat besar lah. Sebab kalau saya sendiri bukan orang yang dalam bidang bahasa Arab ataupun bukanlah orang yang belajar Al-Quran dalam masa universiti ataupun masa di sekolah, kurang-kurangnya bila saya dapat baca daripada buku ini dan ada dijelaskan dengan bahasa yang mudah, sekurang-kurangnya saya dapat faham sikit lah tentang ayat tersebut dan kita boleh amalkan melalui resolusi yang cadangkan. Itu apa yang setakat yang saya observe lah daripada buku ini, Alhamdulillah. Dan yang ketiga, soalan mungkin untuk Dr. Azrul boleh kongsikan sedikit secara keseluruhan lah. Buku ini sebenarnya sentuh tentang apa, Ustaz? Okay, terima kasih Ajwan. Sebelum saya jawab soalan tu, mungkin saya nak tambah sikit lah apa yang disebutkan oleh Atika tadi. Kenapa aku tanpa cintamu? Okay. Idea ini keluar bila mana kita cuba buat refleksi diri kan. Kita selalu minta jadi orang yang bahagia, jadi orang yang berjaya daripada Tuhan kan. Tapi pada masa yang sama kita melakukan dosa. Dan bila kita melakukan dosa, kita janji dengan Tuhan kita nak bertaubat, tak nak ulang balik. Tapi kita terjebak semula dengan dosa tersebut. Maka sebab itu bila sebutkan aku tanpa cintamu, itu dia ada kaitan dengan kebahagiaan kita. Okay, untuk mendapatkan kebahagiaan dan kejayaan, maka kita lihat sejauh mana kita berkelumang dengan dosa itu. Sejauh mana bila kita melakukan dosa, kita terus keluar daripada masalah yang membelenggu kita itu. Jadi ini antara perkara yang bila kita sebutkan aku tanpa cintamu, kita nak orang rasa bahawa kebahagiaan itu datang daripada Tuhan. Sumber kebahagiaan adalah daripada Tuhan. Okay? Dan macam mana nak mengenali Tuhan? Mengenali mesej-mesej Tuhan adalah melalui Al-Quran. Okay? Itu yang pertama. Kemudian kita lihat dari sudut metodologi penulisan. Yang ketiga itu disebutkan sebagai tadabbur ayat secara mendalam. Semasa menulis buku ini, saya beritahu kepada Tika, okay, gunakan ayat yang boleh memujuk pembaca. Jangan terlalu akademik. Gunakan ayat yang santai tapi sampai. Gunakan ayat yang boleh menjentik minda pembaca secara santai. Sebab itu kita nyatakan juga contoh-contoh yang bersifat praktikal. Jadi tuan-tuan mungkin boleh bila baca pada bahagian tadabbur itu mungkin boleh relate sedikit sebanyak. Okay, jadi menjawab persoalan yang diberikan oleh Ajwad tadi, dari sudut topik-topik yang ada dalam buku ini, kita ada 50 kaedah bagaimana untuk kita mencari kebahagiaan. Dan kaedah-kaedah ini sangat dekat dengan diri kita berdasarkan isu-isu semasa yang berlaku yang berlegar di sekeliling kita. Sebagai contoh, kita mulakan perbincangan buku ini tentang mencari cahaya 114. Dan ini macam tajuk lagu je, Cahaya 114 kan.
Okey, jadi orang tertanya bagaimana untuk kita dekat dengan Quran, mengikut Quran dan Sunnah, mengikut Quran dan Sunnah. Tapi kita tidak faham apakah tuntutan Al-Quran itu. Dan kita juga melihat juga bagaimana apa yang berlaku di sekeliling kita. Antara kaedah-kaedah yang kita keluarkan, banyak juga kita keluarkan daripada surah Al-Hujurat. Bercerita tentang keadaan manusia, tentang apa yang berlaku di sekeliling, masalah sosial yang berlaku di antara kita. Umpat mengumpat, keji mengeji, itu juga kami keluarkan jadikan sebagai kaedah supaya kita faham. Kita cuba boleh kaitkan dengan kehidupan semasa kita. Dan kita lihat juga bagaimana kita nyatakan tentang cara untuk berinteraksi dengan ujian, musibah dan sebagainya. Bukan sekadar tajuk yang kita bincangkan pada malam ini, ada beberapa tajuk yang lain memang kita khususkan untuk berhadapan dengan ujian dan juga musibah. Antaranya kita nyatakan pada kaedah yang sebagai contohnya kaedah yang ke-48, mengurus kesedihan. Mengurus kesedihan. Setiap orang berhadapan dengan ujian, dengan musibah pasti akan sedih. Tetapi bagaimana kita mengurus kesedihan itu? Itu kita nyatakan juga. Kita ambil jadikan sebagai salah satu bentuk kaedah. Contoh kaedah ke-40, menangani tekanan. Bagaimana kita melihat nikmat di sebalik ujian. Okey, ini antara perkara-perkara yang kita masukkan ke dalam buku ini. Dan yang terakhir kaedah ke-50, sengaja kita letakkan di akhir. Tajuknya adalah sabar itu indah. Fasabrun jamil. Supaya kita nak di penghujung nanti setelah kita bercerita tentang masalah sosial yang berlaku, apa yang berlaku di sekeliling kita, di penghujungnya bagaimana kita menjadikan sabar itu indah. Ini antara topik-topik yang kita bincangkan, Ajwan. Sebenarnya banyak kaedah-kaedah Al-Quran yang boleh kita keluarkan. Jadi untuk siri yang pertama ni mungkin boleh saya katakan sebagai siri yang pertama lah. Hanya 50 kaedah terlebih dahulu kita keluarkan. Sebab kita jadikan sebagai, kita lihat kaedah-kaedah ini sangat dekat dengan apa yang berlaku pada diri kita, khususnya bila berlaku pandemik. Kita mula tulis buku ni tak silap saya tahun 2020. Betul ke Atika? Okay. Dan berlaku pandemik pada ketika itu dan kita cuba cari kaedah-kaedah yang bersesuaian dengan apa yang dialami oleh masyarakat. Itu antara yang boleh saya kongsikan lah, Hajat. Mungkin nak tengok detail tu boleh dapatkanlah buku ni. InsyaAllah. Saya persilakan juga Ustazah Atikah. Mungkin Ustazah Atikah nak bagi gambaran overview dari pandangan Ustazah Atikah pula sendiri sebagai penulis buku ini. Okey, bismillah. Kalau dalam buku ni, bila kita tulis berdua dengan Ustaz kan, Ustaz Azrul Azlan, sebenarnya kalau di sisi saya lah, posisi saya ni sebenarnya saya anak murid sahaja dengan Dr. Azrul Azlan ni. Okay, kalau dekat universiti tu orang panggil dia Abi. Kami panggil Abi lah. Sebab Ustaz ni lecturer. Cuma Ustaz tidak mengajar saya lah sebab saya bahasa Arab, sastra dan Ustaz pula mengajar di Paguh, bahasa Arab komunikasi. Cuma saya terikut-ikut jugalah bahasa kawan-kawan saya yang berada di Paguh tu. Menggelarkan Ustaz Abi. Tapi bila depan Ustaz saya panggil Ustaz lah. Saya tak berani panggil Abi. Okay. Jadi bila saya buat buku ni, sebenarnya banyak yang saya belajar. Terutama macam mana saya nak menyampaikan satu message kepada masyarakat dalam bentuk penulisan. Ustaz sangat banyak membimbing saya lah dari sudut bahasa, dari sudut penyampaian dan sebagainya. Dan saya banyak kalau dalam buku ni Ustaz banyak menulis tentang bagaimana hubungan dengan keluarga. Contohnya pada kaedah yang ke-26 Ustaz tulis tentang usaha leka melayani anak. Okay. Kalau dalam buku ini saya banyak lebih kepada apa yang saya view di media. Contohnya
pada kaedah yang pada kaedah yang kelima, jauhi tindakan provokasi. Jadi saksi kepada diri sendiri. Sebab saya lebih banyak kepada media. Job scope saya di Tadabbur Center juga lebih banyak kepada media. Jadi saya kesian dan sedih melihat masyarakat kita lah. Satu-satu isu bila up satu-satu isu, semua orang suka memprovok sesama sendiri. Lagi-lagi yang baru-baru ni kan isu booster dan sebagainya, berbalah sesama kita ni berkaitan dengan isu booster. Jadi dekat situ saya ada ceritakan sikit lah macam mana kita nak view satu pendapat yang berbeza. Antaranya jangan kita ini memiliki pandangan yang binary thinking. Maksudnya, contoh, kalau orang tu menolak vaksin, kau ni anti vaksin ni. Kalau orang tu menerima vaksin, ni pro vaksin ni. Itu adalah binary thinking. A is A, B is B. Kita sepatutnya kena fikirkan. Sepatutnya kalau seorang Muslim yang baik tu, kita bertoleransi dalam kita menerima pemikiran orang lain, saling menerima, tetapi bukanlah kita jadikan ia sebagai satu cetusan untuk berbalah jika tidak sependapat. Kita perlu belajar untuk meraihkan pendapat. Jadi itulah antara isu yang saya nampak dan saya terjentiklah untuk menulis di sini. Asalnya nak tulis di page Tadabbur Center lah. Tapi bila Ustaz Dr. Azrul ajak untuk menulis di buku, saya rasa sangat berbesar hati. Alhamdulillah. Itu saja daripada saya. Alhamdulillah, insya-Allah. Saya terfikir mungkin untuk buat tuan-tuan perempuan, ayah-ayah ibu-ibu yang nak mula latih anak-anak dekat dengan Quran. Pada saya setiap kaedah yang dikongsikan dalam buku ini, salah satu poin menarik ialah setiap daripada ayat Quran yang dipilih adalah ayat yang pendek-pendek. Saya tak pastilah, mungkin ada yang panjang, tapi setakat yang saya belik ni kebanyakannya pendek-pendek. Jadi kalau kita lah mungkin sebagai masyarakat awam yang tak mampu nak hafal Al-Quran 30 juzuk, yang tak mampu nak setiap hari nak ulang-ulang banyak macam mana orang yang menghafal Al-Quran, sekurang-kurangnya bila kita baca satu kaedah, contohnya kaedah 22, membina jiwa kesukarelawanan. Sebab saya kerja dengan NGO, kita tengok dalam surah Al-Ma'idah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Satu ayat pendek kita dah boleh hafal lah, insya-Allah. Dan bila kita hafal, kita tadabbur, dia ada makna yang lebih lah yang kita faham, yang kita boleh selalu refleksi dan sebagainya. Ini cadangan saya lah kepada tuan-tuan perempuan nanti, yang tuan-tuan perempuan boleh amalkan dan juga boleh didik anak-anak, insya-Allah. Dan terakhir, kedua terakhir lah kot, mungkin Ustazah Atikah boleh kongsikan kenapa kita semua ataupun pembaca, penonton malam ini perlu dapatkan buku ini. Terima kasih. Pada pendapat saya lah, Al-Quran ni dalamnya ada beribu-ribu kaedah. Tapi dalam buku ini kami pilih 50 kaedah yang paling dekat dengan kita, yang paling selalu berlaku di sekeliling kita. Dan saya rasa perlu untuk kita highlight benda ni kepada masyarakat sebab ia sangat kritikal. Isu-isu yang kami bawa dalam buku ni sangat kritikal. Contohnya pada kaedah 35 kan, cara berinteraksi dengan anak yang tidak sah taraf. Macam mana kita orang awam ataupun kita mungkin ada orang-orang terdekat kita yang memiliki masalah tersebut, macam mana kita nak hadapinya? Ini isu kita sebagai sesama masyarakat lah. Kemudian ada juga kaedah ke-36, ibu bapa saya bukan Muslim. Macam mana? Itu kita mungkin situasi itu mungkin berlaku di sekeliling kita.
Dan kita perlu support orang-orang yang memerlukan begini. Kita tak boleh tinggalkan mereka. Kita tak boleh diskriminasi mereka kerana kononnya kita ni suci ataupun kita ni daripada keturunan yang baik-baik. Kita tak ada masalah tu, tak boleh. Kita kena membantu. Jadi buku ini bukanlah berkaitan dengan semata-mata aku, tapi dia adalah kita. We. Bila kita sama-sama lakukan benda ni, insya-Allah masyarakat kita akan lebih baik, lebih pulih dan masalah-masalah kritikal tu tidak terlalu luar daripada kawalan. Itulah yang saya rasa dan saya fikirkan bahawa Islam ni adalah nasihat, dan kalau kita nak faham Al-Quran tu dengan 6,000 ayat yang ada dalam tu, kita nak faham setiap ayat tu mungkin sangat mengambil masa. Mungkin kita tak sempat nak habis, kita dah meninggal dulu. Tapi biarlah 50 kaedah ni kita semai, kita tanam, kita pasakkan dalam diri kita dan kita amalkan, insya-Allah. Itu saja. Mungkin Ustaz Dr. Azrul nak tambah juga. Sila Ustaz, sebagai penutup sedikit. Okey, mungkin sedikitlah saya nak nyatakan. Sebenarnya buku ni hadir untuk membantu jiwa-jiwa yang mungkin sedang berada dalam kegelisahan, kebuntuan, kemurungan, hilang arah kehidupan, hilang arah tuju. Melalui kalam Tuhan yang dikupas dan ditadaburkan dalam bentuk kaedah kehidupan yang praktikal. Ini hasrat kami lah. Okay, membantu jiwa-jiwa yang sakit berada di luar sana, jiwa-jiwa yang memerlukan bimbingan, maka atas moto Al-Quran untuk semua ataupun tagline Tadabbur Center itu sendiri, Al-Quran untuk semua, maka kami sajikan buku ini untuk tadapan anda semua, membantu masyarakat keluar daripada terperangkap dengan bisikan-bisikan yang memberikan kesan yang negatif kepada diri. Jadi ini adalah bentuk ataupun salah satu usaha kami membantu masyarakat di luar sana. Semoga usaha yang sangat kecil ini ada manfaatnya untuk masyarakat. Walaupun begitu, saya yakin karya ini pasti ada cacat celanya, ada kekurangannya yang mungkin terlepas pandang daripada kami lah sebagai penulis. Jadi kami alu-alukan sebarang komen dan juga kritikan membina daripada pembaca terhadap sebarang kesilapan yang terdapat dalam buku ini. Kami telah melakukan yang terbaik, tapi mungkin ada perkara-perkara yang terlepas pandang, dan kami hargai segala komen dan cangan daripada anda semua. Wallahualam. Wallahualam, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Dan yang terakhir sebenarnya malam ini kita ada sesuatu yang istimewa buat tuan-tuan perempuan yang sudi bersama-sama dengan kita pada live di Tadabbur Center, iaitu malam ini sahaja, bermula malam ini sehingga 9 malam esok, kita nak hadiahkan tuan-tuan perempuan semua dengan diskaun daripada pembelian buku ini, iaitu sebanyak 20%. Caranya macam mana? Caranya tuan-tuan perempuan boleh tuliskan kod ni. Kodnya ialah launch ATH. Saya eja lah LAUNCH ATC. Launch ATC. ATC tu apa? Aku tanpa ceritamu lah. Launch ATC, huruf besar semua. Tuan-tuan perempuan yang berminat nak dapatkan buku ini boleh terus ke tadabburcenter.onpay.my ataupun nanti tuan-tuan perempuan boleh ikuti semua media sosial Tadabbur Center di Facebook, di Telegram, di Instagram dan lain-lain. InsyaAllah tim Tadabbur Center akan kongsikanlah bagaimana cara untuk dapatkan buku ini. Dan sekali lagi sebagai penutup, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan perempuan semua yang bersama kita sehinggalah ke hujung rancangan.
Juga saya ucapkan terima kasih Ustaz Azrul, Ustazah Atikah, dan saya mohon maaf lah atas kesilapan, mungkin ada tersilap cakap, mungkin ada terkasar bahasa dan sebagainya. Buat tuan-tuan dan puan-puan semua, dapatkanlah buku ini dan saya doakan moga kita semua dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui Al-Quran insya-Allah. Wallahu alam, sekadar saja untuk malam ini. Terima kasih semua. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim.